On ke? Dia merah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatib lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tammim bil khair. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh PCK Masjid Al-Irsyad USJ 1. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya. Kita telah masuk kepada 22 Syawal pada hari ini, yang mana Syawal ini adakah memberi makna kepada kita? Kerana apabila kita ucapkan sesama kita taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan dari kami dan dari kamu. Amalan apa tuan-tuan dan puan? Itulah amalan sepanjang tahun. Apatah lagi amalan di bulan Ramadan, yang mana kita memasuki gerbang bulan Ramadan selama sebulan, melakukan ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dengan membaca Al-Quran, dengan tarawihnya, dengan qiyamul lail. Tetapi apakah Ramadan itu memberi kesan kepada kita, sehingga kan pada hari ini kita tengok tak langsung tak menjadi kesan kepada umat Islam yang ada di negara kita. Uniknya negara kita ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dia tak seumpama negara lain, yang mana kita menyambut bulan Syawal ini begitu meriah, beria-ia dengan open house-nya, dengan berbagai-bagai juadahnya, dengan bajunya dan sebagainya. Tak apalah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga dituntut untuk menziarahi saudara-saudara, sahabat andai dan sebagainya. Tapi yang unik yang di Kuala Lumpur, saya pernah berjalan di Ulu Kelang, orang ziarah zoo pun ada hari raya. Masya Allah, tabarakallah. Agaknya saudara mara dia tu beruk, harimau, ular, buaya. Tak ada ke sahabat karib, saudara mara untuk dia ziarah? Sampai kita boleh pergi zoo pada hari raya. Lepas bayang hari raya, siap bawa anak, bawa isteri pergi zoo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penuh kan Sultan Tanah Bukan? Tak percaya, pergilah. Ini uniknya. Dan uniknya negara kita. Orang Islam menyambut hari raya seumpama begitu. Itu sebab kalau kita tengok lepas Ramadan, masjid lengang ini. Tiap tahun macam tu lah. Lepas Ramadan masjid akan kosong. Sebab apa? Dia tak tahu yang mana satu lebih afdal untuk dilakukan. Yang dia tahu solat sunat tarawih itu seolah-olah satu kefarduan bagi dia, sedangkan menuntut ilmu itu lebih wajib. Itu sebab majlis ilmu, solat fardu berjamaah dia tak hadir, solat sunat berjamaah berebut-rebut dia datang. Yang akhirnya mereka menyangka mereka itu telah mendapat ganjaran 1000 bulan beribadat dan menemui Lailatul Qadar, maka tak payah lagi datang masjid. Ini sama juga lah tuan-tuan dan puan, tak lama lagi musim haji pula. Ramai orang yang pergi Mekah, ramai orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak memilah, tak memilih siapa saja yang akan dijemput datang ke Baitullah. Baik orang itu ahli maksiat sekalipun akan dijemput juga. Tapi tak menjadi kesan. Bila balik pada Mekah, perangai serupa tu juga.
masih melalaikan diri, masih lagi dengan konsert sana konsert sini, dengan kemungkaran-kemungkaran, dengan rasuahnya, tak pernah datang masjid, kerana mereka menyangka telah mendapat 100,000 kali ganda sembahyang di Mekah, berbanding kita yang hanya dapat 27 kali. Kita nak dapat sampai 1,000 kali, kalilah 27 kali, jenuh nak dapat. Allah, itu yang kita rasa sedih tengok umat Islam kita itu. Apabila Allah SWT mengurniakan keamanan di negara kita, kelapangan waktu, yang mana tak seumpama saudara mara kita, saudara Islam kita di Mesir, di Syria. Diorang tak dapat sambut hari raya, tak ada lemang, tak ada ketupat, tak ada rendang, tak ada kuih raya. Nak puasa 6 Syawal pun tak boleh. Allah uji mereka seberat-berat ujian kita ni. Mungkin Allah SWT turunkan istidraj, bukan diuji oleh Allah, tapi diberi istidraj, yang semakin lama kita ni semakin lama semakin lalai, semakin seronok kita merasakan diri kita itu aman, tidak diuji. Ingat, tidak beriman seorang tu sehingga Allah SWT itu menguji dia. Adakah kita ni nak mengaku kita ini sebagai orang beriman? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung balik pengajian yang telah kita tinggalkan, iaitu sifat solat Nabi yang sahih mengikut hadis Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, bersolatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Itu sebab menuntut ilmu ini wajib. Sepatutnya pengajian sifat solat Nabi yang sahih, nak membetulkan solat ni tuan-tuan. Umur kita dah 40, dah 50, dan sepatutnya dah tak ada lagi dah. Sepatutnya kita dah tahu. Tapi kenapa diulang balik? Kerana ramai yang masih lagi solat dalam keadaan tidak betul. Kita tengok dalam beberapa bab sebelum ini kita telah pun membincangkan tentang ruksah, iaitu keringanan, mengambil pendapat-pendapat yang mudah dalam melakukan ibadat. Kita ambil satu-satu pendapat yang mudah, kita terjemahkan dalam diri kita untuk menyedapkan hawa nafsu kita, maka kita tidak payah lagi lah nak melakukan sesuatu. Itu yang dipanggil taufik, iaitu menampal-nampal mazhab. Ambil yang mudah, mazhab Maliki, masuk sini. Ambil mazhab Hambali yang mudah sekali, masuk dalam mazhab kita. Ini yang dikatakan taufik, haram hukum dia. Ini telah kita bincangkan dalam beberapa bulan yang lalu. Yang kita nak sebutkan sini ialah kisah sahabat Nabi SAW menunaikan solat dengan terus. Ini sahabat Nabi, bukannya kita. Sahabat Nabi SAW yang sembahyang dalam keadaan teruk. Ada pun kita lebih teruk lagi kan. Kalau Lionel Messi itu ada jurulatih untuk dia bermain bola, kita nak solat tak ada jurulatih, tak ada orang yang mengajar, ikut suka kita je. Malanglah tuan-tuan. Kesemua lafaz hadis ini diambil daripada kitab-kitab hadis yang masyhur. Kami telah meriwayatkan dengan sanad-sanad kami yang sampai kepada dua kitab sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari muka surat 277 juzuk kedua, dan Sahih Imam Muslim muka surat 291 juzuk pertama nombor 397. Semoga kedua imam ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kedua-dua imam yang meriwayatkan hadis. Imam Bukhari mengembara berjalan 1000 km untuk mendengar periwayatan satu hadis. Padahal hadis itu dia dah dengar daripada masyayikh-masyayikh yang lain, daripada syekh-syekh yang lain. Tapi dia dengar ada syekh lain meriwayatkan hadis yang sama juga. Pergi cari 1000 km untuk menuntut ilmu. Adapun kita daripada USJ 1 ke USJ 9 Al-Falah ada majlis ilmu, tak hadir kita. Tak nak kita hadir. Kena bergeraklah tuan-tuan. Apatah lagi kalau ada orang yang datang mengajar ke tempat tuan-tuan, lagi kita tak peduli kan? Lagi kita perlekehkan. Ini amat malang sekali. Takut-takut nanti kita akan mendapat su'ul khatimah. Salah satu yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala,
Sebab mendapat su'ul khatimah, sebagian ulama mengatakan bahawa antara perkara yang membawa kepada su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, padahal kita nak husnul khatimah. Sebagaimana kita melantunkan doa, Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la tatim alaina ya Allah bi su'il khatimah, akhirilah hidup aku ini dengan husnul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah, yang pertama memudahkan dan meringan-ringankan solat. Memudah dan meringan-ringankan solat. Maghrib berapa ramai lagi duduk, padang buah, kedai kopi, bengkel, pejabat. Sebab dia dah makan siang tadi, jadi tak unding lagi, tak risau lagi untuk makan. Tapi kalau bulan Ramadan baru dia kenal maghrib, dia tanya dah azan ke belum, sebab nak makan. Dan dia kenal subuh, sebab apa? Untuk bangun sahur. Dia sanggup bangun pukul 5 pagi, 4 pagi untuk makan. Untuk semayang tak sanggup dia. Begitu juga orang hanya kenal witir pada bulan Ramadan, padahal witir itu tiap-tiap malam penutup kepada solat. Saya di sini saya tak pernah buat lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di surau-surau biasanya lepas pengajian, lepas isyak, lepas kita solat sunat ba'diyah, kita solat sunat witir 3 rakaat. Kita buat. Memang afdalnya sebelum subuh tu kita buat. Tapi untuk mengelakkan kadang-kadang kita terbabas. Jadi kita dah witir, kerana witir ini disebut oleh baginda Nabi SAW, seandainya engkau tak bangun, tak dapat melaksanakan ataupun tertidur, maka solat witirlah ketika kau ingat. Bermakna boleh qada. Sampai begitu sekali tekanan Nabi pentingnya solat sunat witir bagi kita. 8 cabut dah, masjid yang buat 20 tak ada witir, apatah lagi pada hari-hari biasa langsung tak ada witir. Keduanya berkata-kata tentang dunia ketika azan. Ketika azan dikumandangkan, kita bercakap-cakap. Ini yang katakan Nabi SAW mengajar kita untuk menjawab panggilan azan itu, sebagaimana yang dilantunkan oleh muazzin, dan sampai kepada hayy 'alas solah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hayy 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kita bersembang-sembang tentang hal dunia. Ini yang menyebabkan seorang itu mendapat su'ul khatimah. Nabi ajar pun kita tak nak ikut. Kalau guru yang datang mengajar, lebih lagi kita tak nak ikut. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menyatakan siapa yang berkata-kata tentang dunia ketika muazzin sedang melaungkan azan, dikhawatiri akan mendapat su'ul khatimah. Cakaplah waktu azan, dan dikatakan akan dicurahkan air yang mendidih daripada cerit tembaga ke telinganya di akhirat besok. Orang yang berkata-kata ketika azan dikumandangkan. Kemudian peminum arak akan mendapat su'ul khatimah. Yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kelima, menyakiti orang Islam, sesama Islam, kita sakitkan hati mereka. Kemudian keenam, bersikap terlalu kikir, kedekut. Kadang-kadang nak beli kitab pun kedekut. Berapa ramai ada kitab ini, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Macam mana nak mengaji kalau tak ada kitab? Allahu Akbar. Kitab RM30 ni, tuan-tuan. Kat MPH ada jual, dekat kedai-kedai buku banyak ada jual. Kita dah cetak sampai 60,000 dah. Tapi kita mengaji tak ada kitab, Masya Allah. Terlalu berdengki, kadang-kadang dengki, hasad. Tengok seseorang tu lebih pada dia, orang tu kaya, orang tu beri rezeki oleh Allah SWT, kita ada juga yang kita dengki. Kita dengki macam-macam lah, kita fitnah. Tambahanlah kalau dia itu bekerja di bawah pasukan keselamatan, kita katalah dia makan rasuah lah, kita kata dia tu ada ambil, ada tabel lah. Ini sifat dengki. Sepatutnya kita husnuzon bersangka baik, tapi kita suka dengki pada orang. Kemudian meringan-ringankan adab terhadap guru. Ini meringan-ringankan adab terhadap guru, iaitu guru yang datang mengajar. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Dengan tegas Nabi SAW menyebut, man istaqaffa ustazatu ibtalahullahu bisalasatin daqa rizquhu
wa nasiya ilmahu wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Sesiapa yang meringan-ringankan adab terhadap gurunya diberi bala oleh Allah dengan 3 perkara. Pertama, disempitkan rezekinya. Kedua, dilupakan ilmunya. Dan ketiga, dikeluarkan dari dunia ini dengan tidak beriman. Ini yang kita takut. Itu sebab kena ada jaga adab. Pertamanya dengan Allah lebih-lebih lagi. Semayang itu sebab kita nak betulkan semayang orang tu, biar betul beradab dengan Allah apabila menghadap Allah, dengan pakaian kita, dengan cara kita. Tapi semayang dalam keadaan teruk macam mana? Kebanyakan manusia yang dicabut imannya ketika sakaratul maut disebabkan 4 perkara, iaitu meninggalkan kesyukuran di atas nikmat Islam. Nikmat Islam ada, tapi meninggalkan, tidak bersyukur di atas nikmat itu, yang akhirnya mereka menjadi kufur, menjadi fasik. Kedua, meninggalkan perasaan takut dan bimbang terkeluar daripada Islam. Sepatutnya kita takut. Kalau Allah SWT cabut hidayah, ada perasaan takut kita. Itu sebab lepas bayang kita istighfar 3 kali, takut Allah tak terima ibadat kita. Sebab ibadat kita itu banyak kelalaiannya, banyak rosaknya, banyak yang kita ingat dalam fikiran kita ketika kita sembahyang. Sepatutnya kita takut. Itu sebab kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Allah SWT bolak-balikkan iman kita tu. Itu yang kita takut. Ini yang paling ditakuti oleh para ulama. Ada pun kita relax, cabut iman, cabut dah. Jangan cabut aku punya kereta Mercedes, sudahlah. Jangan cabut jawatan, sudahlah. Jangan cabut gaji aku, sudahlah. Nak cabut iman tak kisah. Tak rasa takut kita, Allah SWT bolak-balikkan iman kita. Kemudian iaitu menzalimi orang-orang Islam. Ketiga, ini husnul khatimah. Itu pemimpin-pemimpin yang di Mesir itu, Asisi itu, yang menzalimi orang-orang Islam. Tak tengok macam mana Kamal Atatürk dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kemudian menderhaka kepada kedua ibu bapa. Ini dapat su'ul khatimah. Itu sebab pentingnya tentang adab-adab apabila untuk kita melakukan ibadat kepada Allah SWT. Dan apabila kita beradab dengan guru yang menyampaikan ilmu, maka kita juga akan beradab dengan Allah SWT. Jangan rasa tuan-tuan ibadat yang kita lakukan itu kita menjadi ahli abid, ahli ibadat, semayang 23 rakaat dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan witirnya, dengan semayang solat sunat taubatnya, dengan solat sunat hajatnya, macam-macam kita semayang. Tak payah lagi kita belajar lagi, tak payah lagi kita menuntut ilmu. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang faqih lebih digeruni oleh syaitan berbanding 1000 ahli ibadat. Ahli ibadat mudah, syaitan nak kacau ahli ibadat. Senang, cukup senang bagi ahli ibadat diganggu oleh syaitan. Tetapi ahli takut syaitan. Tapi kalau kita beramal tanpa ilmu, inilah jadi seolah-olah amal kita itu kita rasakan telah sempurna. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut talibul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailatin. Menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 saat terlebih baik daripada solat tahajud semalaman. 1 saat, ya, inilah berapa minit tuan-tuan duduk untuk belajar ilmu. 1 saat lebih baik daripada tahajud semalaman. Nabi kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat kita riwayat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal diminta oleh anaknya Fatimah untuk menjemput gurunya, iaitu Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang solat sunatnya 300 rakaat 1 malam, tiap-tiap malam. Jadi dia bercerita kepada anaknya tentang kehebatan gurunya, kealiman, kewarakan, kefakihan, iaitu Imam Syafi'i. Satu hari dia jemput ke rumah. Apabila dia jemput ke rumah,
Imam Ahmad sembahyang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Syafi'i duduk relax, santai, sambil tidur, sambil baring, tak sembahyang pun. Akhirnya anaknya iaitu Fatimah besok tu bagi tahu Imam Ahmad, macam mana ayah katakan guru ayah tu seorang yang hebat. Ayah sembahyang, dia tidur. Dia tidur, ayah sembahyang. Maka ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada gurunya itu Imam Syafi'i, wahai guruku, apakah yang telah engkau lakukan di rumahku pada malam tadi? Adakah engkau merasakan keseronokan duduk di rumah aku? Apa kata Imam Syafi'i? Sementara aku tidur itu, aku telah dapat mengistibatkan 70 hukum. 70 hukum dapat dikeluarkan untuk keselamatan umat Islam. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya Fatimah? Satu hukum itu lebih baik daripada semayang aku yang malam tadi. Satu. Tu ahli ilmu dengan ahli ibadat beza, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab kena menuntut ilmu dengan betul-betul. Inilah sanad-sanad kami dari Imam Bukhari. Saya memohon kepada Allah SWT untuk menyebutnya. Telah menghadiskan kepada saya Imam Alamah Al-Mufid Abu Al-Fad Abdullah bin Al-Siddiq Al-Umari rahimahullah ta'ala, seraya berkata, ini sanad-sanad tentang buku ini. Itu sebab mengaji ini kena ada sanad. Sanad ni itu talian daripada satu guru kepada satu guru yang sampai kepada baginda Nabi SAW. Itu dia panggil sanad. Kalau tak ada sanad, tak ada guru, kita tak tahu daripada mana punca datangnya ilmu itu. Apatah lagi kalau kita tengok dalam internet, kita ambil, kita tak tahu sama ada ilmu itu sahih atau tidak. Kadang-kadang ada orang tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, orang PM kita lah, personal message dalam FB katakan, ataupun orang WhatsApp kita, ataupun orang SMS kita tanya sesuatu tu, kadang-kadang saya dah malas nak jawab dah. Sebab apa? Bila kita bagikan hukum, bila kita jawab, dia jawab kita balik. Macam mana ustaz yang ni kata lain pula. Ini orang yang tak faham. Rupanya dia nak buat perbandingan. Baru-baru ni saya mengajar muslimat begitu juga. Saya katakan selepas membaca doa iftitah itu, maka kita membaca ta'awuz, iaitu auzubillah minasyaitanirrajim, dan baru baca Fatihah. Jangan baca ta'awuz ketika lepas takbiratul ihram Allahu akbar, auzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak ada yang ajar macam tu. Lepas takbiratul ihram tu Allahu akbar kabira. Sebelum Fatihah baca ta'awuz. Saya kata, dia kata ada ustaz kata boleh baca la ilaha illallah. Ini susah. Yang kita ngajar tu kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Nak banding Imam Ghazali yang menulis dengan ustaz yang kata baca ta'awuz lepas takbiratul ihram, yang mana yang akan kita terima? Ini kadang-kadang susah bila mengajar orang mengambil pendapat-pendapat yang tidak sahih. Baik, sanad-sanad ni tak payah kita baca, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak ceritakan bagaimana yang dikhabarkan, iaitu salah seorang sahabat baginda Nabi SAW solat dalam keadaan teruk. Diceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjidil fa shalla rak'atai wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmiquhu fi salatihi wa nahnu la nushkuru thumma ja'a fa sallama ala nabi fa qala lahu Rasulullah wa alaikas salam irji' a'id salataka fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya Nabi SAW telah memasuki sebuah masjid. Kemudiannya datang seorang lelaki untuk bersolat. Nabi duduk. Masuk masjid itu datang seorang lelaki masuk untuk sembahyang. Maka Rasulullah SAW pada ketika itu sedang berada di suatu penjuru dalam masjid berkenaan. Nabi duduk dalam satu penjuru.
Lalu lelaki tersebut mendirikan solat 2 rakaat. Dan baginda Nabi SAW asyik memerhatikan bersolat. Nabi tengok lelaki tadi, salah seorang sahabat sembahyang. Sedangkan kami tidak perasan, para sahabat tidak perasan bahawa baginda Nabi SAW sedang memerhatikan lelaki tadi sedang bersolat. Kemudian lelaki tersebut datang ke arah Nabi SAW dan memberi salam kepada baginda. Lalu baginda Nabi SAW menjawab salamnya dengan Waalaikumsalam. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, kembali ulangilah solatmu, sesungguhnya kamu masih belum bersolat. Nabi suruh dia ulang balik solat. Sebab tak betul. Kita banyak tak betul tuan. Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita garu sana, garu sini. Waktu duduk macam ni tak tahu tuan. Waktu semayang itulah nak menggaru sana, menggaru sini, menguap sana, menguap sini. Ini katakan tak ada adab dengan Allah. Depan Allah kita tunjukkan akhlak yang paling buruk sekali. Macam tu kita menghadap Allah SWT. Semayang pun lekeh je, semayang pun dalam keadaan malas saja. Kadang-kadang semayang pun tidur. La ilaha illallah Rasulullah. Semayang pun boleh tidur tuan-tuan. Kalau semayang tak ada tamadinah, laju semayang, kejap dah siap. Tak sampai 3 saat siap dah. Allahu Akbar. Inilah apabila sembahyang tidak mengikut sebagaimana yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Nabi suruh dia ulang solat. Fazahaba fasalla kama qana salla faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaribuhu fi salatihi wa la yardi ma ya'ibu minha. Falamma qada salatuhu ja'a fasallama ala Rasulillah wa ala al-qaum faqala lahu Rasulullah alaihi wasallam izhab fasalli fa innaka lam tusalla. Lalu lelaki tersebut mengalangi solatnya sebagaimana tadi. Sembahyang balik macam tadi. Rasulullah SAW pada ketika itu sedang memerhatikannya. Nabi tengok lagi dia sembahyang. Sedangkan lelaki tersebut tidak mengetahui di mana cacat celanya solat beliau. Macam mana nak tahu tak belajar? Kita pun tak tahu cacat cela kalau kita tak belajar. Kalau kita belajar baru kita tahu. Kalau kita tak belajar, selama ni kita merasakan solat kita itu betul. Itu penting kepada ilmu, penting untuk kita belajar. Setelah beliau selesai mengajarkannya, beliau mendatangi Nabi SAW dengan mengucapkan salam kepada baginda dan orang-orang yang bersama baginda Nabi SAW. Setelah baginda Nabi SAW menjawab salamnya, Waalaikumsalam, baginda bersabda, pergilah ulangi solatmu, sesungguhnya kamu masih belum bersolat. 2 kali dah. Agak-agak kalau kita tegurlah orang, pakcik sembahyang tak betul ni pakcik. Aku lagi lama sembahyang pada kau. Tengok umur aku berapa? Aku dah 80. Engkau baru berapa? Padahal sembahyang tak betul. Sebab apa jadi macam tu? Lepas pencet baru datang masjid. Muda-muda tak nak belajar ilmu. Susah tuan-tuan. Kalau dah tua-tua, kita memperlekehkan pula ilmu. Apatah lagi ilmu itu disampaikan orang yang lebih muda daripada kita. Memang jadi lekeh. Kita tak nak lagi kepada ilmu. Hatta fa'ala dzalika salasa marratin kullu zalika bi'atin nabi. Fatusallim 'ala nabi fayaqulu Allah. Sembahyang lagi tak betul lagi. Fayaqulu nabi wa'alaika ayya wa'alaika salam. Lagi lelaki itu kemudiannya bersolat sebanyak 3 kali. 3 kali salasa, 3 kali sembahyang. Dan setiap kali bersolat lelaki tersebut mendatangi Nabi SAW dengan mengucapkan salam. Lalu baginda menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah ulangi solatmu, sesungguhnya kamu masih belum bersolat. 3 kali. La ilaha illallah. Agak-agak kalau kita cabut lagi dah. Tak nak kita sembahyang sampai 3 kali. Kita rasa
Betul tak? Kita pernah tegur